Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak? Nama Ustazah Siti Khadijah. Jadi boleh panggil Ustazah Khadijah. Jadi insya-Allah hari ini Ustazah akan mula mengajar menggantikan Ustazah Amira. Jadi insya-Allah hari ini kita akan menyambung pelajaran seterusnya iaitu pelajaran hadis. Jadi buat anak-anak semua, Ustazah minta untuk merujuk muka surat 34 uh, untuk kita mengulang kaji sedikit berkenaan hadis ini. Jadi tajuk pelajaran kita adalah bersyukur dengan nikmat Allah. Tajuk pelajaran kita adalah bersyukur dengan nikmat Allah, kan? Jadi daripada hadis ini dapatlah kita fahami bahawa terdapat dua jenis nikmat yang selalu kita lupa, selalu kita lalai terhadapnya. Jadi apakah dua nikmat itu? Mari kita baca hadis ini. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas." Dua nikmat yang ramai manusia sentiasa rugi padanya, as-sihat wal faragh, iaitu nikmat kesihatan dan masa lapang. As-sihat dan masa lapang. Rawahul Bukhari. Riwayat Al-Bukhari. Okey. Jadi daripada hadis ini dapatlah kita fahami bahawasanya terdapat dua jenis nikmat yang manusia selalu sahaja lalaikan, iaitu nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Jadi apakah nikmat sihat itu? Anak-anak, nikmat sihat itu kita buka muka surat ke 36. Okey, muka surat 36. Jadi di sini terdapat alih kepada muka surat ke-36. Okey, muka surat 36 ni kita akan menelusuri apakah nikmat-nikmat yang Allah berikan. Apakah maksud hadis tadi? Nikmat daripada nikmat kesihatan, nikmat masa lapang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kita pelbagai nikmat. Iaitu antaranya kita mempunyai akal yang cerdas, kita boleh berfikir mana yang baik, mana yang buruk. Betul tak? Lepas tu Allah juga menggunakan kita badan yang sehat. Kita boleh melakukan perkara-perkara yang kita mau. Kita mau main game, kita mau belajar, kita mau mandi kan. Itu semua kita kena bersyukur. Sebab Allah masih bagi kita nikmat untuk berdiri. Nikmat untuk duduk, untuk minum, untuk makan. Apa jadi kalau Allah tarik? Allah tarik nikmat ni. Iaitu kita sakit, kita tiada deria rasa, tiada mampu berdiri. Susah kan? Masa tu baru kita mahu menyesal, kita mahu jaga badan kita betul-betul kan? Jadi kita kena selalu bersyukur. Seterusnya Allah juga memberi kita nikmat kesihatan terhindar dari penyakit. Tiada penyakit. Sekarang ni COVID-19 yang paling berbahaya sekali. Jadi anak-anak kena selalu bersyukur kalau masih lagi sihat, masih lagi mampu hadir kelas ustazah kan. Jadi kena selalu jaga dirilah. Kita kena jaga kesihatan kita. Sebab ini nikmat yang paling penting. Paling mahal lah. Nikmat sihat ni adalah nikmat yang paling mahal. Bila sudah sakit, memang sangat menderita kan. Seterusnya, kita juga kena bersyukur kita mampu melakukan pelbagai aktiviti kan. Kita boleh buat apa saja kita mahu bila kita sihat kan. Jadi kita kena bersyukur dengan nikmat-nikmat ini. Seterusnya kita beralih kepada nikmat masa lapang. Allah SWT bagi kita banyak masa. Semua orang ada 24 jam sama. Kamu ada 24 jam, sehari kamu buat apa? Jadi masa-masa tu ada masanya kita berehat, ada masanya kita beribadat, ada masanya kita meluangkan masa bersama keluarga, kan? Kita kena bersyukur sebab Allah bagi kita nikmat-nikmat ni. Kita ada masa untuk berehat, dilapangkan masa untuk beribadat, dapat meluangkan masa untuk keluarga, mempunyai peluang untuk berbakti kepada masyarakat. Jadi masa yang ada tu kita kena gunakan sebaik-baiknya. Kerana
inilah yang akan ditanya di hari akhirat, apa yang kita lakukan pada sehari-harian kita kan. Jadi anak-anak harus harus menyusun masa dengan baik. Jangan melakukan perkara sia-sia, kumpul pahala untuk saham akhirat. Okey. Seterusnya, um, kita akan mengetahui cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kesihatan. Jadi Rasulullah pada zaman dahulu, Rasulullah sangat-sangat mementingkan kesihatan. Apa yang Rasulullah buat? Okey, daripada segi menjaga bau mulut, Rasulullah dahulu bersugi. Kita sekarang berus gigi, betul tak? Okey. Siapa yang bersugi, dia mengamalkan sunnah Rasulullah. Jadi, bolehlah bersugi. Seterusnya, makan ketika lapar. Jadi kamu um, kalau lapar makan, jangan tak jaga makan. Sarapan, tengah hari, petang, malam, kena selalu ambil makan. Nanti gastrik pula kan. Jadi kena selalu jaga makan lah. Kalau lapar makan. Dan makan tu berkadar lah ya. Yang penting secukupnya untuk badan kamu. Seterusnya, membasuh tangan sebelum makan. Rasulullah dahulu sebelum makan, basuh tangan. Lepas makan, kena basuh tangan juga. Itu semua untuk menjaga kebersihan. Seterusnya, melakukan aktiviti bersukan. Ini semua sunnah Rasulullah, iaitu memanah, berkuda dan berenang. Jadi kalau ada peluang untuk melakukan aktiviti macam begini, memanah, bersukan, kan, berkuda, berenang, lakukanlah. Ini 3 perkara yang sunnah lah, sunnah Nabi ketika zaman dahulu. Seterusnya, cara menguruskan masa. Cara menguruskan masa. Macam mana kita mau susun masa kita supaya kita dapat gunakan masa kita dengan baik, Ustazah? Pertama, kita kena menepati masa lah. Bila timenya untuk makan, kita makan. Bila timenya untuk belajar, kita belajar. Bila timenya untuk tidur, kita tidur. Jadi, tersusun masa kita tu. Tidak bertangguh-tangguh kan? Melakukan kerja tanpa bertangguh. Jadi kalau Ustazah suruh hantar latihan pada waktu sekian-sekian, kena hantar pada waktu sekian-sekian supaya tidak bertimbun kamu punya pekerjaan untuk kamu hantar. Okey? Jadi kena selalu menepati masa, melakukan kerja tanpa bertangguh, melakukan aktiviti yang berfaedah. Kita kena selalulah buat aktiviti yang berfaedah. Contohnya kita membaca buku, kita menonton video yang ada ilmiah, yang memberi pengajaran. Kita menolong ibu bapa kan. Mencuci kereta misalnya. Seterusnya kita kena ada jadual, menyusun jadual aktiviti harian. Kita kena ada jadual untuk dapat kita uruskan masa kita dengan baik. Jadi kalau kita ada jadual ni, kita tahu, okey hari ni saya mahu buat apa. Lepas ni saya mahu buat apa. Jadi tidaklah banyak perkara yang kita lakukan tu sia-sia kan. Jadi itulah beberapa pembelajaran kita, cara kita untuk kita bersyukur dengan nikmat Allah. Okey. Jadi sebagai latihan, Ustazah mahu kamu buka muka surat 36, muka surat 36. Yang menampakkan ni, kamu nampak skrin Ustazah ni. Jadi Ustazah minta supaya kamu buka latihan ke-7. Jadi isikan tempat kosong-kosong ini. Ni pilihan jawapan sudah diberikan. Kemudian kamu hantar kepada Ustazah. Ya, hantar kepada Ustazah Khadizah ya. Ustazah Amira sedang cuti bersalin. Jadi kamu hantar kepada Ustazah. Itu sahajalah. Okey? Okey, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap kamu dapat ilmu lah atas apa yang Ustazah berikan. Dan semoga anak-anak semua sentiasa bersyukur atas nikmat yang Allah beri. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini.